Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 7 September 2021. Bersama saya Janah Kamar Zaman. Kerajaan Pahang terus menyalurkan bantuan prihatin Pahang BPP dan kali ini kepada penerima di daerah Maran pula. Pengerusi Jawatan Kuasa Keberayaan, Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajar Shahniza Samsudin berkata, seramai 60 orang penerima menerima sumbangan di Masjid Asyakirin dengan jumlah sumbangan sebanyak RM6,900. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan saya dapati sumbangan jubah ni walaupun mungkin pada setengah orang satu perkara yang kecil ya, tetapi ia sebenarnya sangat besar maknanya kepada imam kita ya, khususnya kerana mereka memang dalam dia menjalankan tugas dia sebagai imam di masjid, mereka memang memakai jubah kan sebagai pakaian dalam solat dan sebagainya. Jadi bila adanya ingatan daripada kerajaan negeri khususnya daripada Amat Berhormat Menteri Besar, jubah yang daripada kain yang sangat berkualiti ni, saya kira ianya sedikit sebanyak dapat mengembirakan hati mereka lah ya, especially dalam keadaan kita semua tengah susah hati sekarang kan. Jadi Alhamdulillah masjid pun dah boleh dibuka ya. Jadi itulah saya tengok tadi semuanya menzahirkan rasa gembira mereka lah kepada Yang Amat Berhormat Besar. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM. Seramai 4 orang pelajar cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020 turut menerima inisiatif berbentuk wang tunai dari kerajaan negeri. Selain 13 orang pengusaha kantin dan Dewan Makan Sekolah turut menerima BPP. Pada majlis penyerahan pandu lalu itu, beliau turut diiringi Ahli Dewan Undangan Luit Yang Berhormat Encik Muhammad Sufian Abdul Jalil dan Kadi Daerah Jengka, Ustaz Ni Ibrahim Ni Abdullah. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Hajar Shahniza berkata, sumbangan ini walaupun kecil bagi setengah orang, namun ia besar maknanya pada penerima. Ketika menjalankan tugas di masjid, Imam Bilal dan Siap memakai jubah untuk solat sebagai pakaian untuk solat dan sebagainya. Bila dengan adanya ingatan dari kerajaan negeri, khususnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar memberi jubah yang sangat berkualiti ini, ianya dapat mengembirakan hati mereka, terutamanya ketika berada dalam keadaan pandemik. Bantuan Prihatin Pahang BPP merupakan satu bukti keprihatinan kerajaan Pahang kepada semua rakyat di negeri ini. Ahli Dewan Negeri Chenor Yang Berhormat Encik Mujibur Rahman Ishak berkata, pemberian bantuan ini merupakan satu insentif yang sangat bermakna kepada para penerima. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah sumbangan daripada kerajaan negeri yang menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap imam-imam yang juga sebahagian daripada inisiatif yang sangat maknalah dalam suasana kita berhadapan dengan COVID ini. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada penerima-penerima. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat menyemarakkan lagi masjid dan juga surau dalam keadaan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah Taala memutuskan rantai COVID-19 ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas mewakili Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad menyampaikan bantuan prihatin Pahang BPP di Pejabat Agama Daerah Chenor. Dalam program yang dijalankan secara pandu lalu ini, Kerajaan Pahang telah menyumbangkan sebanyak RM26,100 kepada 60 penerima. Beliau berkata sebanyak 7 pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri SMA dan 12 pekerja dan pengusaha kantin asrama menerima bantuan pada hari ini. Kerajaan Pahang juga menyampaikan RM4,200 kepada 7 pelajar CJ Pelajaran Malaysia SPM SMA Chenor yang mencatatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan tersebut.
Selain itu, 12 pekerja dan pengusaha kantin asrama dari SMA Chenor turut menerima bantuan sebanyak RM1,200 dan sebanyak 207 helai jubah diberikan kepada 40 wakil bernilai RM20,200 sebagai insentif kepada pegawai masjid dan surau di Chenor. Beliau turut menyampaikan bantuan sebanyak RM500 kepada seorang penggerak masyarakat orang asli yang bertugas di Chenor. Sementara itu, penerima BPP bagi penggerak masyarakat orang asli Chenor, Encik Muhammad Fazil Hanafi Hussein, melahirkan penghargaan kepada Kerajaan Pahang di atas bantuan yang diberikan. Yang pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang yang terutama yang amat berhormat Menteri Besar kerana memberikan insentif kepada penggerak masyarakat orang asli negeri Pahang. Terima kasih juga kepada Jabatan Agama Islam Pahang yang turut sama dalam menjayakan program pada hari ini. Pahang mencatatkan sebanyak 742 kes baru COVID-19 dengan daerah Kuantan paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 383 kes, Temerloh 126 kes dan Rompin 77 kes. Pekan pula mencatatkan sebanyak 35 kes, Bentong 34 kes, Lipis 32 kes, Bera 25 kes, Maran 10 kes, Jerantut 8 kes, Cameron Highlands 7 kes dan Raup 5 kes. Selain itu, terdapat 6 kematian dan 5 kluster baru direkodkan hari ini, iaitu kluster Lubuk Wong Temerloh, kluster Kampung Dusun Kecau Lipis, kluster Kampung Badung Dalam Pekan dan kluster Keratung 8 serta kluster Jalan Teluk Gading di Rompin. Dalam pada itu, JKMP mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamal kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan patuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Perkampungan masyarakat orang asli suku kaum Semai iaitu Kampung Dusun Pak Senam di Mukim Ulu Jelai daerah Lipis dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD mulai Rabu ini. Ia susulan kluster komuniti diumumkan semalam daripada seorang lelaki tempatan berusia 23 tahun dan bergejala sejak 29 Ogos sebelum disahkan positif COVID-19 pada 2 September. Setakat ini, seramai 11 orang sudah dijangkiti hasil saringan ke atas 67 individu di lokaliti ini yang sebahagian besar penduduk telah divaksin menerusi program outreach pada Jun lalu. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Jabatan Perdana Menteri Datuk Rozi MD Saad berkata turut dikenakan PKPD secara serentak selama tempoh 14 hari yang juga bermula lusa hingga 21 September depan ialah 4 lagi perkampungan di sekitar Sabah. Beliau berkata pelaksanaan PKPD itu berdasarkan penilaian risiko dan trend jangkitan COVID-19 di kawasan yang terlibat. Sementara itu, Felda Kota Gelangi 2 di Jerantut yang dikenakan PKPD sejak 25 Ogos lalu ditamatkan PKPD pada hari ini seperti yang dijadualkan. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.